Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian pengenalan, isu 3R merujuk kepada isu kaum, agama dan institusi diraja. Isu ini sangat sensitif di Malaysia kerana negara kita terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum, agama dan juga budaya. Perkembangan media sosial seperti Facebook, TikTok, X, Instagram dan juga WhatsApp menyebabkan isu 3R ini mudah tersebar dengan cepat. Walaupun media digital memudahkan penyampaian maklumat, penyalahgunaan boleh mencetuskan salah faham, kebencian dan juga ketegangan sosial. Oleh itu, literasi media digital penting supaya pengguna dapat menilai kesahihan maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Bagi latar belakang kajian, isu 3R dalam media semakin mendapat perhatian kerana media sosial ini dia bersifat terbuka, pantas dan juga sukar dikawal. Dalam persekitaran digital, sesiapa saja boleh menghasilkan kandungan dan menyebarkannya kepada khalayak yang luas. Isu 3R ni dia boleh berlaku melalui hantaran, komen, video pendek, meme, siaran langsung ataupun mesej berantai. Jadi masalah ni timbul apabila kandungan tersebut tu dia disebarkan tanpa semakan fakta dan juga konteks yang lengkap. Dari sudut undang-undang, isu ni dia boleh dikaitkan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Hasutan 1948. Tapi undang-undang sahaja tidak mencukupi, maka literasi media digital tu perlu diperkukuh supaya masyarakat lebih berhati-hati sebelum berkongsi maklumat. Kita beralih kepada slide seterusnya, iaitu pernyataan masalah. Pernyataan masalah kajian ini ialah penyebaran kandungan berkaitan isu 3R dalam media digital semakin sukar untuk dikawal. Ramai pengguna media sosial yang memberi reaksi atau berkongsi sesuatu kandungan tanpa menilai kesahihan maklumat itu terlebih dahulu. Isu 3R juga sering disampaikan melalui tajuk yang provokatif, video pendek, caption beremosi ataupun komen yang tidak mengambil kira konteks sebenar. Keadaan ini dia boleh mencetuskan salah faham, prasangka dan juga ketegangan antara masyarakat, yang mana masih terdapat pengguna yang menganggap media sosial ini dia sebagai ruang bebas untuk menyatakan apa-apa saja pandangan, sedangkan walaupun kebebasan bersuara itu ada, tetapi dia tetap tertakluk kepada undang-undang. Oleh itu, kajian ini dia penting untuk mencadangkan penyelesaian yang boleh memperkukuhkan lagi literasi media digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti bentuk-bentuk hantaran kandungan jelek dan ujaran kebencian iaitu hate speech berkaitan dengan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja atau kedaulatan raja-raja yang dilaporkan di media digital. Yang kedua adalah menganalisis fungsi dan keberkesanan undang-undang sedia ada di Malaysia, khususnya Akta Hasutan 1948 dalam menangani isu cyber 3R. Yang ketiga adalah menilai kepentingan pemerkasaan literasi media digital sebagai penyelesaian yang efektif bagi membendung konflik sosial di media sosial. Baiklah, sekarang kita beralih kepada skop kajian, di mana skop kajian ini memfokuskan kepada analisis isu 3R iaitu kaum, agama dan juga institusi diraja dalam media digital di Malaysia. Isu 3R ini merupakan antara isu yang sangat sensitif dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia kerana ia melibatkan etnik, kepercayaan dan juga institusi negara yang menjadi asas kepada keharmonian sosial. Seperti yang kita sedia maklum, kajian ini memberi tumpuan kepada beberapa platform media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram. Platform ini dipilih kerana ia merupakan medium komunikasi digital yang paling banyak digunakan oleh masyarakat serta berperanan besar melalui penyebaran secara pantas dan juga meluas. Selain itu, kajian ini juga turut meneliti bentuk kandungan yang berkaitan dengan isu 3R. Antara bentuk kandungan tersebut termaksudlah ujaran kebencian, komen berbau perkauman, penghinaan terhadap agama, kenyataan yang menyentuh institusi diraja serta penyebaran berita palsu dan unsur provokasi. Kesemua bentuk kandungan ini dianalisis kerana ia berpotensi menimbulkan salah faham, ketegangan dan juga konflik dalam kalangan masyarakat.
Di samping itu juga, kajian ini turut melihat respon pengguna media sosial terhadap isu 3R tersebut, di mana respon ini merangkumi pelbagai bentuk interaksi seperti komen, perkongsian semula dan juga reaksi terhadap kandungan yang telah disebarkan. Jadi analisis terhadap respon pengguna ni dia penting bagi memahami tahap sensitiviti serta kesedaran masyarakat terhadap isu yang telah pun dibincangkan. Seterusnya, kajian ini juga turut menilai kesan isu 3R terhadap perpaduan masyarakat di Malaysia. Sebab penyebaran kandungan sensitif dalam media sosial boleh menjejaskan hubungan antara kaum serta mengganggu keharmonian sosial sekiranya tidak dikawal dengan baik. Baiklah, akhir sekali bagi skop kajian ini, kajian ini juga turut mengambil kira aspek undang-undang serta literasi media digital dalam menangani isu 3R ini. Perkara ini penting bagi melihat bagaimanakah peraturan sedia ada dan juga tahap kesedaran pengguna dapat membantu dalam mengawal penyebaran kandungan sensitif serta memastikan pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Sekarang kita beralih kepada tujuan kajian tersebut. Jadi tujuan kajian ni adalah untuk mengenal pasti bentuk penyebaran isu 3R yang berlaku dalam media digital di Malaysia serta memahami apakah kesannya terhadap masyarakat. Baiklah, kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kepada penyebaran isu sensitif di media sosial. Antara faktor utama yang telah pun dikenal pasti termasuklah pengaruh emosi, kurangnya pemahaman terhadap sesuatu isu serta kecenderungan pengguna untuk berkongsi maklumat tanpa membuat semakan terlebih dahulu. Jadi baiklah, di samping itu pula, kajian ini turut menganalisis peranan media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap sesuatu isu. Sebab media sosial ni dia mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan cara masyarakat menerima dan memahami maklumat yang telah disebarkan. Dan seterusnya, kajian ini juga dia turut menilai keberkesanan undang-undang. Sebab kan ini termasuk kepada peranan pihak berkuasa dalam mengawal dan juga mengambil tindakan terhadap penyebaran kandungan yang melanggar peraturan. Baiklah, akhir sekali, tujuan kajian ini adalah untuk menekankan kepentingan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan media sosial secara beretika serta menggalakkan amalan literasi media digital seperti konsep saring sebelum kongsi bagi memastikan maklumat yang disebarkan adalah tepat dan juga bertanggungjawab. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Pagi dan salam sejahtera. Nama saya Wahyunita. Saya ingin membentangkan kajian mengenai isu 3R di media digital. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kandungan berkaitan kaum, agama dan institusi diraja. Pendekatan ini fokus kepada pemerhatian dan pemahaman kandungan serta dokumen undang-undang, bukan statistik. Kaedah pertama iaitu analisis kandungan digital di platform seperti TikTok, Facebook, Instagram, X dan Thread. Kandungan dikategorikan kepada isu perkauman, penghinaan agama dan kenyataan mengenai institusi diraja. Kaedah ini membantu mengenal pasti salah laku cyber yang menjejaskan keharmonian masyarakat. Kaedah kedua iaitu analisis dokumen perundangan termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 dan Kanun Keseksaan. Kaedah ini menjelaskan tindakan undang-undang terhadap kandungan sensitif dan provokatif di Malaysia. Kesimpulannya, kandungan kedua-dua kaedah membolehkan kajian melihat isu 3R dari sudut sosial, etika digital dan perundangan serta memahami tanggungjawab pengguna media sosial dalam menjaga keharmonian masyarakat. Seterusnya ialah berkaitan dengan dapatan kajian, di mana isu 3R dibagikan kepada 3 kategori iaitu kaum, agama dan institusi diraja. Yang pertama ialah isu kaum. Komen perkauman atau kenyataan menghina boleh menjejaskan hubungan antara kaum. Yang kedua berkaitan dengan isu agama, di mana hantaran atau
komen yang mempersendahkan ajaran atau simbol agama sensitif boleh menimbulkan konflik dan mengganggu keharmonian peminat. Yang terakhir ialah isu berkaitan dengan institusi diraja. Kenyataan menghina dan menjejaskan rasa hormat terhadap institusi negara dan kebebasan bersuara perlu digunakan secara berhemat. Kesimpulannya, penguatkuasaan undang-undang dan pendidikan literasi digital penting untuk memastikan media sosial digunakan secara bertanggungjawab dan keharmonian masyarakat tetap terpelihara. Seterusnya, kajian ini mempunyai beberapa kepentingan utama kepada pelbagai pihak. Yang pertama, untuk pihak berkuasa, iaitu kajian ini membantu memahami bagaimana isu 3R disebarkan melalui media digital serta menilai keberkesanan Akta Hasutan 1948 dalam menangani ujaran kebencian. Kajian ini juga penting bagi membantu pihak kerajaan memperkukuhkan penguatkuasaan dan keselamatan negara. Yang kedua, dari aspek pendidikan, kajian ini dapat memperkukuh literasi media digital dalam kalangan pelajar. Hal ini penting untuk melahirkan generasi yang lebih kritikal, bijak menilai maklumat dan bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial. Selain itu, kepada masyarakat pula, kajian ini dapat meningkatkan kesedaran tentang bahayanya kandungan provokasi berkaitan isu 3R. Kajian ini juga dapat menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan budaya semak dulu fakta sebelum menyebarkan sesuatu maklumat di media sosial. Akhir sekali, dari sudut akademik, kajian ini boleh dijadikan rujukan untuk penyelidikan yang akan datang nanti berkaitan media digital, hubungan etnik dan juga keselamatan cyber. Kajian ini juga membantu kita untuk mengisi jurang kajian dalam bidang komunikasi digital di Malaysia. Kajian ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang pertama adalah membentuk pengguna yang berfikiran kritis dan beretika dalam isu 3R, iaitu masyarakat bijak dalam mengakses, menilai dan menganalisis sesuatu maklumat. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan literasi media dalam masyarakat Malaysia. Selain itu, dapat membudayakan amalan saring sebelum kongsi. Hal ini dapat melatih masyarakat menyimak kesahihan sesuatu maklumat menggunakan platform seperti MyCheck sebelum menyebarkannya. Yang ketiga adalah dapat mengurangkan berita palsu dan menjaga keharmonian negara. Hal ini dapat memperkasakan kemahiran abad ke-21 UNESCO 2021 untuk mengekang berita palsu, propaganda dan provokasi demi keharmonian kaum di Malaysia. Seterusnya adalah memberikan manfaat kepada organisasi. Yang pertama adalah menjadi asas rujukan institusi pendidikan, yang di mana ia menjadi panduan rujukan untuk menyerap program kesedaran digital seperti Klik dengan Bijak ke dalam model pembelajaran, kurikulum dan bengkel pelajar. Yang kedua adalah panduan dasar kawalan dalaman, iaitu sektor awam maupun swasta. Hal ini dapat membantu unit IT dan komunikasi korporat merangka garis panduan etika media sosial kaki tangan bagi mengelakkan isu 3R, iaitu kaum, agama dan institusi diraja yang boleh menjejaskan imej organisasi. Yang ketiga adalah mekanisme pengurusan risiko dan budaya kerja profesional. Dalam ini, ia dapat menyediakan latihan berkala mengenai keselamatan cyber untuk mengurangkan salah laku digital pekerja dan sekaligus menyokong ekosistem digital negara yang selamatnya adalah memberi manfaat kepada negara, iaitu membantu agensi kerajaan MCMC dan PDRM menambah baik strategi penguatkuasaan serta merangka kempen keselamatan cyber yang lebih efektif, di mana dapat menyekat penularan provokasi isu 3R yang pantas di media digital bagi mengelakkan ketegangan sosial. Selain itu, kajian ini juga menjadi bukti empirikal sokongan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, di mana menyokong pelaksanaan akta baharu ini dalam melindungi pengguna daripada bully cyber, maklumat palsu dan kandungan yang berbahaya.
Seterusnya adalah meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang. Hal ini bagi membantu pihak berkuasa memahami corak penyebaran isu sensitif di media sosial. Seterusnya adalah pihak yang bertanggungjawab dapat memperkasakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 terhadap dalang yang menyebarkan kandungan jelek, palsu atau mengancam demi keamanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian kesimpulan, isu 3R yang melibatkan kaum, agama dan institusi diraja merupakan isu yang sangat sensitif dan perlu ditangani dengan penuh tanggungjawab, khususnya dalam era digital masa kini. Penyebaran kandungan provokasi dan ujaran kebencian di platform seperti TikTok boleh menggugat keharmonian masyarakat serta mencetuskan konflik antara kaum jika tidak dikawal dengan baik. Selain itu, walaupun undang-undang seperti Akta Hasutan 1948 memainkan peranan penting dalam membendung penyebaran isu 3R, cabaran penguatkuasaan di alam maya masih semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Oleh itu, pendekatan yang lebih menyeluruh perlu kita laksanakan dan tidak hanya bergantung kepada tindakan undang-undang semata-mata. Di samping itu, literasi media digital juga perlu diperkukuhkan, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Masyarakat perlu membudayakan amalan semak sebelum sebar bagi mengelakkan penyebaran maklumat palsu dan juga provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Akhir sekali, kerjasama semua pihak termasuk kerajaan, institusi pendidikan, keluarga dan juga masyarakat amat penting dalam memastikan penggunaan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Dengan gabungan penguatkuasaan undang-undang dan tahap literasi digital yang tinggi, suasana media sosial akan menjadi lebih selamat, harmoni dan sejahtera dapat kita wujudkan. Sekian, terima kasih.